ketika dalam pelukan, dia pegang leher, dia peluk, dia tanya. Dia kata, Asma, minta maaf ya. Dia tanya saya soalan. Dia kata, Asma, Nabi Muhammad SAW, sekarang seronok kan Nabi Muhammad? Kak Yati tanya, cakap macam tu. Seronok kan Nabi Muhammad dengan isteri-isteri? Mereka mesti dengan Allah sekarang. Mesti Nabi Muhammad dengan isteri-isteri. Mesti Nabi Muhammad dengan isteri-isteri ni tengah bahagia kan? Dah tak ada sakit lagi kan? Dah tak ada menderita. Lepas tu saya kata, ya kak, betul kak, Nabi Muhammad, sahabat-sahabat, insya-Allah kak, mereka dalam keadaan gembira. Asma, layak tak untuk Kak Yati jumpa Nabi? Subhanallah. Maksud sekarang ni tak sampai seminggu sebenarnya baru tahu diagnose sakit. Tapi sakit dah lama tapi tak tahu. Tahu-tahu terus kanser stage 4. Terus dah merebak kanser tersebut. Bagaimana ya kita kalau kita diuji dengan perkhabaran sakit yang mendadak? Maksudnya terus sakit dahsyat, macam mana nak tenang, bagaimana nak kuat. Kemudian sakit itu sakit yang berat. Maksudnya terus rasa sakit yang berlawan-lawan dengan sakit. Kemudian bila nak masuk hospital tak diterima sebab hospital penuh. Hospital yang ada doktor pakar tersebut sekarang sedang menahan sakit di rumah. Maksudnya hospital yang berkenaan, yang pakar tentang pankreas sekian-sekian, hospital tersebut dijadikan hospital COVID. Jadi ada kesukaran sekarang. Kalau ikutkan nak masuk hospital supaya drip air, dapat ketenangan, apa makan pun tak lalu semua. Tapi Allah uji pula dalam keadaan sekarang. Masya Allah, ketika Kak Yati tanya saya, Asma, Kak Yati bukan takut mati, tapi Kak Yati rasa tak layak langsung nak jumpa Nabi. Kak Yati rasa tak layak langsung nak jumpa orang-orang baik sebab Kak Yati bukan orang baik. Masa tu saya peluk, saya menangis, kata Kak Yati orang yang sangat baik, Kak Yati. Sebab itu ramai sangat orang baik bersama dengan Kak Yati. Kemudian subhanallah, Allahu Akbar. Saya sebutkan begini. Saya nak sebut kepada diri saya dan semua sahabat-sahabat. Kalau kita tertanya-tanya, kita layak tak jumpa Nabi? Jawapannya kita tak layak. Kita layak tak masuk syurga Allah? Tak layak. Kita layak tak untuk berada di kalangan orang-orang baik? Tak layak. Saya, tuan-tuan, puan-puan, siapa pun kita tak layak. Siapa kita nak jumpa Nabi? Siapa kita nak berada di syurga Allah? Kerana amal soleh kita sangat sedikit. Ibadah kita sangat sedikit. Sedekah kita sangat sedikit. Tetapi sabar kita dalam ujian sangat sedikit. Rungutan kita lebih banyak dan sebagainya. Berapa lama kita bangun malam? Berapa lama kita berzikir? Berapa banyak kita bersedekah daripada harta benda yang kita ada? Allahu Akbar. Dan belum tentu ibadah-ibadah sedikit itu Allah terima. Dari sudut sah ke tidak, dari sudut ikhlas ke tidak, dari sudut penyakit-penyakit hati yang lain. Namun muslimin-muslimat sekalian, kita ada satu harapan, iaitu doa. Sebab itu Nabi minta dengan kita dalam bulan Ramadan ini. Nabi pesan kepada kita, iaitu dalam khutbah terakhir Nabi SAW. Khutbah terakhir, hari yang terakhir bulan Syakban, sebelum masuk Ramadan, Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi berkata, wahai para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, memperbanyakkanlah meminta dengan Allah di bulan Ramadan ini 4 perkara. 2 perkara yang mana akan mendatangkan redha Allah kepadamu. Nabi kata buatlah 4 perkara ini sebanyak-banyak di bulan Ramadan. 2 perkara yang mana bila kamu buat akan datangkan redha Allah. 2 perkara lagi bila kamu buat itu yang kamu perlukan. Nabi sebut yang pertama, perbanyakkanlah istighfar di bulan Ramadan. Yang kedua, perbanyakkanlah selawat. Perbanyakkanlah kalimah la ilaha illallah. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, Nabi kata, perbanyakkanlah minta syurga daripada Allah. Kemudian yang keempat, perbanyakkan minta selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang saya hormati, yang saya kasihi. Jawapannya, saya pun jawab, saya kata, Kak Yati, memang kita tak layak. Kalau Kak Yati tanya Asma, Kak Yati tanya, memang kita tak layak untuk syurga Allah. Tapi kita insya-Allah boleh masuk syurga, boleh jumpa Nabi dengan doa, Kak Yati. Banyakkanlah berdoa, Kak Yati. Kak Yati dalam keadaan situasi doa makbul. Sebab Kak Yati sedang sakit. Kak Yati ditimpa ujian oleh Allah dan Kak Yati sangat sabar dan Kak Yati sangat redha. Tak pernah saya berada dengan dia lebih kurang dalam 3 jam tu. Tak ada pun Kak Yati tanya saya, kenapa ya Kak sakit macam ni? Kenapa Allah uji? Sakit Asma, tak tahan. Tak ada.
Dia senyap, dia menahan sakit. Saya tanya sakit macam mana? Macam nak bersalin Asma, macam quotation. Tapi tak ada pun dia merungut, tak ada pun dia marah. Dia sahan, dia sabar. Subhanallah, Allahu Akbar.